Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah test Sapphire Radeon RX 7900 XT dengan beberapa game. Saya tengok dia punya suhu, dia punya thermal performance macam mana, and saya dapat simpulkan kepada anda yang ini antara graphic card yang berbaloi untuk anda beli pada tahun 2022 even sampai maybe 2026. Memang performance dia mantap lah. Dalam video kali ni, macam biasa, saya akan kongsikan benda-benda yang ramai nak tahu, majority nak tahu, iaitu dia punya design, dia punya reka bentuk, dia punya thermal performance, sejuk ataupun tidak, dan last kali gaming performance dia macam mana. Bab-bab technical yang complicated tu kita serahkan kepada yang pakar. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay, first kali saya nak puji AMD sebab masih kekalkan saiz graphic card kepada yang asal instead of follow apa yang Nvidia buat dekat RTX 4000 series yang makin hari makin besar, lagi besar dari dinosaur, makan 3 slot PCIe dekat belakang casing kot. Somehow, bila kita pegang Sapphire Radeon RX 7900 XT ni, kita dapat feeling yang ini adalah sebuah graphic card yang compact. Walhal kalau kita tengok saiz graphic card 2-3 tahun yang lepas, Sapphire Radeon RX 7900 XT ni dalam kategori yang besar. Sapphire Radeon RX 7900 XT ni main dengan dua accent hitam merah dan nampak sangat-sangat premium. Boleh kata the whole body graphic card ni, dari dia punya backplate sampai dia punya chassis fan ataupun shroud tu diperbuat dari besi. Memang full coverage design macam ni, nampak macho habis lah. Dari sisi kita boleh nampak yang graphic card ni penuh dengan heatsink and slot untuk power supply ada dekat bahagian belakang. Ini yang kita mahukan, bukan dekat tengah-tengah macam graphic card Nvidia. Kita nak yang kat belakang, tuan-tuan. Untuk pencinta RGB LED, maybe ini adalah deal breaker untuk anda sebab Sapphire Radeon RX 7900 XT tak ada sebarang LED. But overall bagi saya design card ni memang betul-betul tagline hitam itu premium. Dapat kat Fendi Mojo, memang tak tidur malam dia. Dan in terms of input-output connection ataupun interface, interestingly AMD bawa balik port yang saya memang tertunggu-tunggu, iaitu USB-C. Basically Sapphire Radeon RX 7900 XT ni datang dengan satu HDMI port, ada 2 DP dan ada satu USB-C port. In case anda tertanya-tanya, kenapa saya nakkan sangat USB-C dekat kita punya graphic card, ataupun kenapa saya nakkan connection USB-C graphic card ke monitor, dia kalau kita tengok kebanyakan monitor yang ada dalam pasaran sekarang, especially untuk gamers, dia dah datang dengan USB port downstream. Maksudnya kita boleh jadikan monitor kita sebagai USB hub. Untuk jadikan dia, untuk guna USB port yang ada dekat monitor kita tu, kita kena pasang kabel upstream. Maybe USB A ke USB A, ataupun USB B ke USB A ke motherboard kita, ataupun USB C ke USB A dekat motherboard kita. So, kita kena pakai dua kabel. Satu HDMI kabel dan satu upstream kabel yang biasanya brand tu bekalkan dengan monitor sekali lah. Tapi, kalau kita boleh connect kita punya monitor ke kita punya PC menggunakan USB-C masuk ikut graphic card, automatically kita dapat guna semua downstream USB port yang ada dekat monitor kita. Nampak tak? Satu kabel boleh jadi no extra kabel tapi extra USB port. Menarik kan? Ini yang kita mahukan, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, dari segi power consumption, recommended power supply untuk Sapphire Radeon RX 7900 XT ni ialah 750 watt. Tapi kalau anda nak guna 650 watt gold pun tak ada masalah. Hidup elok je. Tentang thermal performance pula, well, suhu idle tu saya dapat sekitar 32 hingga 34 darjah. Dan kalau saya stress guna firm mark 100% load, suhu akhir tu saya dapat 68 darjah. Bila main game,
average suhu dalam 60 darjah. Kalau lebih pun lebih sikit sajalah. Next, tentang gaming, which is spesifikasi PC ataupun sistem yang saya guna untuk test grafik card ni. Prosesor saya pakai Intel Core i7 12700K dengan motherboard ASRock Taichi Z690 Razer Edition, RAM 16GB Kingston Fury Beast. Lepas tu saya pakai storage dari Transcend PCIe 3 NVMe SSD 512GB, cooler untuk prosesor NZST T120. Lepas tu power supply saya pakai FSP Hydro G Pro 850W, pakai test bench, and monitor saya pakai Gigabyte M28U 4K gaming monitor. Yes, saya test grafik card ni dengan 4K resolution. Ini graph gaming untuk Sapphire RX 7900 XT 4K dengan ultra ataupun best resolution. Untuk Cyberpunk tu, kalau anda tengok ada 3 graph, 2 untuk ultra setting FSR 2 on dan juga off. Lepas tu ada 1 untuk Cyberpunk RTX ultra setting FSR 2 on. Alright, dari sini kita dapat simpulkan yang grafik card ni boleh main game 4K dengan 60 FPS dengan lancar. Tapi kalau anda nak main 2K, anda nak main Full HD, memang tak ada masalah langsung. Ini pula graf perbandingan antara Sapphire Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 dengan palit GeForce RTX 4080 16GB GameRock Edition. Mostly performance untuk palit GeForce RTX 4080 16GB GameRock Edition lagi tinggi kalau nak dibandingkan dengan performance Sapphire Radeon RX 7900 XT. But kalau cincau-cincau macam tu, kita boleh kata performance dia lebih kurang sama saja. Okey, kalau Nvidia, mereka ada DLSS 3.0. Kalau anda tengok video saya review graphic card latest mereka RTX 4000 series, saya memang cerita tentang DLSS 3.0. Actually AMD pun ada benda yang lebih kurang sama yang dikenali sebagai AMD Fidelity FX Super Resolution 2. Ini version yang kedua. Basically dia akan rendahkan resolution game, guna AI untuk touch up balik detail-detail supaya kita nampak dia punya grafik itu lebih kurang sama dengan resolution asal. Itu cara dia main. Anda bayangkan saya main Cyberpunk Ray Tracing Ultra Setting dari unplayable, dari tak boleh main pun, nak control steering kereta pun tak boleh. Bila kita turn on FSR 2.0, terus dia punya FPS tu mencanak naik, gameplay tadi jadi smooth. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, yang ni saya tak nak anda salah faham, tapi saya nak cerita juga kepada anda. Kalau anda dah pernah main, anda dah selalu perhatikan game Cyberpunk Ultra Setting Ray Tracing on 4K resolution tanpa DLSS 3.0 on ataupun FSR 2.0 on, anda akan perasan perbezaan bila anda turn on feature ni ataupun anda turn off. Memang ada perbezaan dari segi kualiti grafik tu. Seriously. Dan saya boleh kata yang Sapphire Radeon RX 7900 XT is one of the best graphic card yang anda boleh dapat sekarang. Untuk 4K anda nak main tak ada masalah, cuma dia punya FPS tu dalam 60 FPS. Kalau nak main dekat monitor 4K 120 FPS, untuk sesetengah game anda akan capai gaming experience tu. Tapi saya nasihatkan kepada anda untuk guna dekat 2K monitor ataupun Full HD monitor dengan 240Hz, baru anda dapat satu gaming experience yang syok gila. Dan kalau anda tanya saya, antara Sapphire Radeon RX 7900 XT dengan palit GameRock RTX 4080 16GB tu, yang mana Abang Cerah akan pilih tanpa ragu-ragu, without was-was tanpa ragu-ragu, saya akan pilih Sapphire Radeon RX 7900 XT. Bukan sebab saya berkenan dengan design dia, seriously saya suka dengan design dia, cantik, premium, hitam itu premium tapi sebab nisbah performance dengan harga dia. Untuk pengetahuan anda, harga untuk Sapphire Radeon RX 7900 XT ialah RM4,999 Malaysia, manakala untuk palit GeForce RTX 4080 16GB GameRock Edition ialah RM6,199 Malaysia. Perbezaan lebih dari RM1,000 Malaysia untuk performance yang ciput macam ni je. Perbezaan performance ciput macam ni. That's why bagi saya dari segi kita panggil value,
Sapphire Radeon RX 7900 XT lagi baguslah. Apa pun, katakan anda nak satu graphic card yang gila-gila padu dengan harga yang sangat-sangat berpatutan untuk tahun 2022 ataupun 2023, saya 100% recommend anda beli mana-mana graphic card Radeon RX 6900 XT. Graphic card ni gila padu. Masa mula-mula dilancarkan dulu harga dia cecah RM10,000 Malaysia, tapi sekarang anda boleh dapat bawah dari RM4,000 Malaysia. Performance dia lagi padu compare dengan 7900 XT, lagi padu compare dengan RTX 4080. Saya tak nafikan yang RTX 4090 is the best graphic card yang ada atas muka bumi sekarang, tapi tengoklah harga dia. Bagi saya, kita perlu boycott harga yang mahal-mahal macam ni, fokus kepada yang murah macam contoh RX 6900 XT. And saya sebelum record video ni, saya dah check dekat beberapa kedai dekat Shopee, stok untuk RX 6900 XT sebenarnya sikit saja. Saya letak link beli dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.